Tadi Datuk Rahman kata sektor pembuatan juga sektor perkhidmatan, itu saya setuju. Walaupun sektor pembuatan tidak lagi menjadi kita punya core pendapatan, services telah diberi keutamaan. Sebenarnya Datuk, dalam pelancongan, dasar pelancongan negara, kapal terbang daripada Korea, daripada negara-negara si Pasifik tidak boleh terus mendarat ke Kota Kinabalu, tapi memilih Langkawi sebagai hub tourism. Kita tahu Langkawi itu 99% beragama Islam. Langkawi tidak mampu bersaing dengan Hat Yai, tidak mampu bersaing dengan Phuket, tidak mampu bersaing dengan pusat-pusat pelancongan di Vietnam juga, di Thailand. Tetapi di Kota Kinabalu kita ada pub boleh buka sampai 3-4 pagi. Dari segi pelancongan di sini kita pun telah dinafikan hak oleh Kerajaan Persekutuan melalui dasar pelancongan negara. Maknanya kapal terbang tidak boleh landing terus ke Kota Kinabalu. Jadi dari segi pelancongan, pekerjaan tidak dapat dicipta. Begitu juga dengan peluang-peluang pekerjaan daripada GLC. Tidak jauh daripada rumah Datuk Rahman ada satu IKM, Institut Kemahiran Marah. Saya telah berjumpa dengan pihak pengurusan. Saya tanya di mana pelajar-pelajar, dia kata ada yang dari Sabah, ada dari Semenanjung. Tapi bila saya tanya pengurusan, dia kata 100% dari Semenanjung, kecuali tukang sapu, tukang jaga jamban, dan juga office boy. Saya tidak pergi jauh kepada GLC lain seperti Petronas, Risda, Felda, di mana peluang pekerjaan orang Sabah begitu terhad kepada bidang-bidang bukan pengurusan. Saya pernah ditanya oleh satu kawan, dia pernah auditor pada Petronas. Pengurusan Petronas di peringkat, kita tidak mau presiden, naik presiden, ataupun di peringkat pengurusan tertinggi tidak ada orang Sabah. Jadi satu syarikat yang mengurus harta dari negeri Sabah, hasil bumi negeri Sabah, orang Sabah tidak dibenarkan, tidak dilantik menjadi pengurusan. Itu satu. Datuk, saya sedikit menyentuh soal kes 40 juta. Kes 40 juta ini sebenarnya bukan tuduhan tapi kemuskilan. Apabila 2008 ditangkap, isu Michael Chia ditangkap, dia kata ini duit Datuk Musa Aman. Besok keluar newspaper, Datuk Musa kata ramai bisnesmen jumpa saya tapi saya tidak kenal ini Michael Chia. Itu dalam surat khabar. Bagaimana orang yang tidak kau kenal kau suruh bawa duit kau 40 juta? Itu yang menjadi persoalan. Kemudian menteri yang mengumum there is no case against 40 million ialah Datuk Nazri Aziz terhadap Michael Chia. Tiba-tiba pula anaknya memakai kereta yang namanya milik Michael Chia. Ini benar-benar menimbulkan kemiskinan. This is perception, Datuk. Kita tidak menuduh, tapi inilah persepsi rakyat. Tempayan mulutnya boleh kita tutup, rakyat kita tidak boleh tutup untuk berteriak dikalilah. Kemudian satu lagi ialah global financial integrities. Bila kita sentuh tentang illicit money, pengubahan wang haram ini, saya mendapat satu laporan daripada Global Financial Integrity, yaitu pada tahun 2008 illicit financial outflow, negara yang tertinggi sekali mengeluarkan wang haram, ini wang secara haram, ialah negara China sebanyak 2.18 trilion. Yang kedua ialah Rusia, US dollar 427 billion. Yang ketiga Meksiko 416 billion, Saudi Arabia 302 billion, Malaysia di tempat yang kelima 291 billion. Wang ini diperolehi seperti mana yang kita tahu, terutama sekali kalau negara-negara pengeluar minyak, ialah underpricing. Underpricing juga berlaku dalam penjualan balak. Contohnya kalau balak Esen Sabah kita jual lebih murah ke Hong Kong, lepas itu syarikat Hong Kong pula menjual lebih mahal ke Jepun, maka itulah dikatakan underpricing. Wang itu sebenarnya diperolehi oleh syarikat yang berada di Hong Kong. Keenam ialah United Arab Emirates 276 billion, Kuwait 242 billion,
Venezuela, Qatar, dan Nigeria. Kebanyakannya negara pengeluar minyak. Jadi tuan-tuan, berdasarkan itu kita dapati soal pengurusan uang negara yang kita boleh jimatkan sekurang-kurangnya 10%, maka tidak timbul lagi teropong harganya 95.000 ya, yang diumumkan oleh Auditor General. Tidak timbul lagi satu projek yang tidak sampai pun 1 kilometer daripada pejabat Enterprise ke Dewan Undangan Negeri 900 meter 14.9 juta. Ada emas kan? Inilah dikatakan leakage. Ini adalah benar-benar kebocoran dalam ekonomi. Kemudian itu tuan-tuan, projek MRT di Malaysia lebih mahal daripada undertunnel projek di Hong Kong. Di Hong Kong dia terpaksa masuk bawah tanah, bawah laut. Korek, kita punya MRT lebih mahal daripada projek di Hong Kong. Dan yang terbaru, pendedahan daripada AG, Auditor General, satu laptop Kementerian Kesihatan ditawar 26.000 satu laptop. Harga laptop ni kalau Datuk Rahman punya, saya kan satu Malaysia tidak sampai lebih kurang 2.000, tapi itu pun made in China. Jadi sebelum saya menggulung, saya sebenarnya akan menegur sedikit, menyentuh sedikit tentang bajet negeri Sabah. Rasanya tidak adil kalau kita tidak sentuh bajet negeri Sabah, sebab kita berada di negeri Sabah. Hasil negeri Sabah sebenarnya tuan-tuan tidak sampai 3-4 bilion, tapi kita berbelanja melebihi dari 4.088 bilion, bermakna itu adalah bajet defisit. 53% daripada uang yang kita jangka diterima itu ialah daripada royalti minyak dan juga daripada cukai kelapa sawit. Oleh itu tuan-tuan, jika royalti minyak tidak dinaikkan kepada 20%, ekonomi Sabah akan merudum. Sebab kita tidak boleh tiap-tiap tahun ada bajet sebanyak 4 bilion. Saya ingat 2007, kalau tak silap saya Datuk, bajet Sabah 3.8 bilion. Pada tahun lepas 4 bilion, dan pada tahun ini 4.088 bilion. Tapi tahun lalu orang minum air perigi, tahun ini juga masih juga minum air perigi. Itu sebenarnya soalan yang didapatkan oleh Saludin tadi. Tetapi syukurlah pada tahun ini rakyat Sabah sudah mendapat air yang percuma, yaitu air hujan daripada tangki satu Malaysia. Jadi tuan-tuan, saya ingin menggulung perdebatan pada hari ini dengan mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada terutama sekali kepada Datuk Rahman Dahlan yang begitu gentleman, kepada Profesor, kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini kerana sanggup tunggu. Saya ingat debat ini sepatutnya 1 jam, sudah jadi 2 jam. Jadi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada si ibu saya Datuk Ya Lampung juga hadir, kepada ramai kawan-kawan saya, Profesor Dr. Kadir dan Timbalan Presiden PBS juga hadir. Apa yang kita buat sekarang ini tuan-tuan, kita bukannya bercanggah dari segi tamadun. This is not a clash of civilization. Barisan Nasional dengan Pakatan Rakyat ini adalah masing-masing membela rakyat. Cuma kadang-kadang pendekatan dan cara itu berbeza. Tidak ada yang musuh. Kita tidak boleh katakan orang UMNO itu lebih mulia, orang Pakatan itu lebih hina. Mereka adalah sama. Malah kalau kita ikut konsep hijrah, ada orang melihat konsep hijrah yang betul, ada yang barangkali belum bersedia untuk berhijrah. Itu saja penggulungan saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.